Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Afika binti Azmi. Nombor matrik A 170760. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pemilihan tajuk poster saya yang berkaitan dengan latihan dan pembangunan sumber manusia. Okey, pengurusan sumber manusia merupakan cabaran penting bagi sesebuah organisasi. Hal ini demikian kerana pengurusan sumber manusia merupakan pembantu kepada pihak eksekutif sebuah organisasi tersebut. Antara langkah atau cara yang diambil oleh sesebuah organisasi untuk mencapai indeks pencapaian utama mereka adalah salah satunya dengan cara menyediakan dan memberi latihan kepada sumber manusia. Okey, baiklah. Apakah kaitannya latihan dan pembangunan dengan sumber manusia? Okey, latihan dan pembangunan sangat penting bukan sahaja untuk pekerja, tetapi ia juga dapat menjamin masa depan organisasi untuk jangka masa yang panjang. Okey, antara ciri latihan ialah ia dijalankan dalam tempoh semasa pekerjaan. Ia juga mengambil jangka masa yang pendek dan juga dijalankan secara individu. Tujuan latihan dijalankan adalah untuk meningkatkan tahap kepuasan pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja tidaklah bosan dengan sesuatu tugas yang diberikan kepada mereka. Seterusnya, meningkatkan hubungan sosial, memberi keuntungan kepada organisasi dan memperluaskan jaringan kenalan. Hal ini demikian kerana apabila pekerja-pekerja itu datang ataupun menghadiri latihan, secara tak langsungnya mereka dapat mengeratkan jaringan kenalan dan mewujudkan hubungan sosial bukan sahaja dalam kelompok pekerja sesuatu organisasi yang sama, malah ia juga dapat mengembangkan jaringan kenalan itu antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Untuk pembangunan pula, antara cirinya ialah ia mengambil masa yang lama ataupun dijalankan dalam tempoh masa yang panjang dan dilakukan secara berkumpulan. Okey, tujuan pembangunan dijalankan adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan organisasi. Hal ini tidaklah sesebuah organisasi dan pekerja-pekerja itu tertumpu pada satu kemahiran saja. Akan tetapi mereka juga dapat mempelajari ataupun menggunakan beberapa kemahiran-kemahiran yang lain daripada jabatan-jabatan yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Okey, seterusnya ia juga dapat menjimatkan kos kerana ia dijalankan secara berkumpulan dan tidak membelanjakan kos yang tinggi. Tidak seperti latihan yang memakan kos yang agak tinggi kerana dijalankan secara individu. Okey, seterusnya tujuan pembangunan dijalankan adalah untuk memberi peluang pekerja untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk menjadi kerani eksekutif, ia memerlukan beberapa kelayakan ataupun kelulusan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Antaranya ialah mempunyai kelulusan master ataupun setidak-tidaknya berkelulusan ijazah sarjana muda untuk menjadi kerani eksekutif. Seterusnya pula ialah kaedah latihan. Di sini terdapat dua kaedah latihan. Antaranya ialah kaedah latihan yang menggunakan tenaga pengajar dan juga kaedah latihan pembelajaran kendiri. Kaedah latihan tenaga pengajar lebih tertumpu kepada kaedah dua hala yang melibatkan pekerja dan juga majikan ataupun pengajar itu sendiri. Antara contoh latihan yang melibatkan tenaga pengajar ialah perkuliahan, penerangan, demonstrasi, pembentangan dan pengucapan. Kaedah latihan ini lebih efektif
dan lebih mudah untuk difahami oleh pekerja-pekerja kerana ia tidak melibatkan jumlah peserta yang ramai dan dan ia juga memudahkan pekerja untuk menanyakan soalan jika sekiranya mereka tidak memahami sesuatu konsep ataupun hal yang dinyatakan oleh tenaga pengajar tersebut. Akan tetapi bagi pembelajaran kendiri, ia lebih bersifat individu dan jika ia melibatkan kumpulan pun ia adalah secara jarak jauh. Sebagai contoh, pembelajaran atas talian. Antara contoh yang lain ialah seperti perbincangan, role play, tutorial dan simulasi. Simulasi ni ia menggunakan beberapa perisian ataupun beberapa peralatan. Sebagai contoh, pekerja-pekerja yang bekerja di syarikat game ataupun permainan seperti Sega dan beberapa syarikat yang lain, ia perlu mencuba simulasi-simulasi permainan tersebut supaya mereka dapat mengetahui kebaikan dan kelemahan perisian permainan tersebut. Kepentingan bagi pembangunan pula, ia dapat memupuk sifat keyakinan yang tinggi dalam diri pekerja tersebut. Hal ini menyebabkan pekerja-pekerja tersebut tidaklah begitu merendah diri kerana mereka bukan sahaja dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang ada dalam bidang mereka sendiri, akan tetapi mereka juga berjaya untuk mencuba kemahiran-kemahiran baru yang ada yang diperolehi daripada jabatan-jabatan yang lain. Seterusnya, ia juga menjimatkan kos kerana ia dijalankan secara berkumpulan. Kepentingan pembangunan juga dapat mengurangkan kadar penggantian pekerja. Hal ini sudah pasti sektor-sektor industri di semua negara dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, dan apabila sesebuah ekonomi negara itu terjejas, ia akan memberi kesan terutamanya kepada pekerja-pekerja yang bekerja di organisasi tersebut dan menyebabkan organisasi tersebut terpaksa mengurangkan ataupun memberhentikan seberapa jumlah pekerja untuk menstabilkan balik ekonomi organisasi tersebut. Seterusnya, kepentingan pembangunan pula dapat meningkatkan kefahaman pekerja. Okey, sebagai contoh, pekerja yang bekerja di syarikat F&B. Okey, sebagai contoh, dia bekerja sebagai barista. Pada hari pertama dia bekerja, sehingga beberapa minggu ataupun bulan, dia hanya tahu untuk membuat air sejuk, air panas dan membancuh kopi menggunakan mesin espresso. Akan tetapi setelah menerima latihan dan pembangunan, dia lebih terdedah kepada kemahiran-kemahiran baru seperti cara-cara untuk membuat latte art dan juga cara-cara untuk membuat coffee top, iaitu membuat perbentangan mengenai jenis-jenis kopi yang ada di dunia ataupun yang dipelajari dan diguna pakai sewaktu mereka berurus niaga. Okey, dan tidak ketinggalan juga kepentingan pembangunan mampu meningkatkan kualiti pekerja. Okey. Model latihan yang dipilih untuk latihan dan pembangunan sumber manusia ialah model Kirkpatrick. Dalam model Kirkpatrick terdapat 4 komponen utama, iaitu reaction, learning, behaviour dan result. Reaction ini ia dilihat lebih kepada reaksi ataupun tidak balas pekerja terhadap latihan yang diberikan oleh majikan. Daripada situ, majikan dapat melihat sejauh mana kefahaman pekerja-pekerja mereka sewaktu menjalani latihan. Okey, seterusnya ialah learning. Okey, learning. Daripada learning, pekerja-pekerja tersebut mampu memperolehi pengetahuan dan kemahiran yang baru
Sebagai contoh, dahulunya mereka hanya memahami konsep-konsep ataupun kemahiran-kemahiran yang asas. Akan tetapi setelah mereka menjalani latihan, mereka lebih berkeyakinan dengan adanya pendedahan-pendedahan terhadap kemahiran baru dan juga pengetahuan yang baru. Okey, seterusnya ialah behavior. Behavior pula ia lebih kepada sikap pekerja yang dahulunya mereka tidak begitu yakin dengan tahap kemahiran mereka, akan tetapi setelah mereka menjalani latihan, mereka lebih bersemangat dan berkeyakinan tinggi dengan kemahiran yang ada. Mereka menggunakannya sebaik mungkin untuk digunakan dalam tugasan-tugasan mereka. Okey, akhir sekali ialah result. Result pula ia lebih kepada prestasi pekerja. Okey, sebagai contoh dalam sebuah organisasi, mereka akan menetapkan beberapa kriteria ataupun pengkhususan untuk menilai prestasi pekerja-pekerja mereka. Dan akhir sekali, apabila pekerja-pekerja tersebut mempunyai prestasi yang cemerlang dalam menjalankan tugas, pekerja tersebut akan diberikan anugerah dan sebagai tanda penghargaan daripada majikan. Dengan ini, pekerja tersebut akan lebih berasa gembira, berasa bersemangat dan teruja untuk bekerja di syarikat ataupun organisasi tersebut. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.